Bismillahirrahmanirrahim. Praktis Kendiri 3.1D. Bismillahirrahmanirrahim. Praktis Kendiri 3.1D. Bentuk implikasi jika P maka Q dengan anti-jadian dan akibat. So dekat sini kita ada anti-jadian. Okey, dan dekat sini kita ada akibat. Okey, pelajar take note dekat sini Anti-jadian ni kalau implikasi jika P maka Q. Jika P maka Q. So P ni ialah anti-jadian. Anti-jadian. Okey, yang ni akibat dia. So kalau kita nak bentuk implikasi, so kita just tukar saja dekat sini jika P maka Q. So kalau soalan A macam ni, so jika dia mesti ada jika dan dia ada maka Okey, so kalau jika cikgu tulis dekat sini jika apa ni? X sama dengan 3, maka X kuasa 4 sama dengan 81. Kita just salin balik je lah. Okey, kalau soalan B. Okey, kita tengok soalan B. Kita ada jika dan kita ada maka juga dekat sini. Okey, jika yang ni anti-jadian. So, ingat implikasi ni ejaan mesti betul. Ejaan wajib betul wajib betul. So kalau kita salah eja, automatik dia akan salah lah. So kalau kita tulis kat sini jika yang ni panjang sikit lah kat sini. Jika AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 tambah CX. Okey. Cikgu padam dulu. Tambah D. Okey, sama dengan kosong ialah persamaan kubik. Persamaan kubik maka. So maka ni dia mesti ada perkataan jika maka maka. Okey, so cikgu ubah sikit maka kat sini Okey, A tak sama dengan kosong. Okey, settle soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan C. Soalan C pun sama juga jika. Okey, so jika maka pelajar. Jika kat sini maka. Okey, so jika N tolak 5 lebih besar daripada 2N, maka N lebih kecil daripada negatif 5. So, soalan C settle. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada soalan D. Soalan D. Okey. Kita ada jika, kita ada maka. So, jika M per dengan N lebih besar daripada 1, maka M kuasa 2 lebih besar daripada N kuasa 2. So, pelajar take note untuk soalan macam ni, mesti ada perkataan jika maka. Jika maka. Okey, settle soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, tentukan anti-jadian dan akibat. So, kita ada dua anti-jadian, kita ada akibat. Daripada implikasi jika P maka Q. Tadi cikgu dah explain. Jika P maka Q. P ni ialah anti-jadian. Anti-jadian. Q ni ialah akibat. Pelajar take note kat sini. Akibat. Okey, so kalau soalan yang pertama ni, kita tulis terus soalan A ni. Okey, jika yang depan ni ialah anti-jadian. So, cikgu explain dekat bawah lah. Tak ada ruang Okey, untuk soalan A, anti-jadian. So, kita ada akibat. Akibat. Okey, anti-jadian, kita ambil statement yang pertama lah.
Okey, so X sama dengan X ialah nombor genap. So, akibat ni marker Q. So, akibat dia X kuasa 2 ialah nombor genap. Okey, settle soalan A. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B, kita ada jika, kita ada marker. Okey, so terjadian. So, set K tak sama dengan set kosong lah. So, akibat N bilangan K ni tak sama dengan kosong. So, kita buat anak panah ataupun buat titik 2 lah. Sebab dalam satu persamaan dia tak boleh ada 2 sama dengan. Settle soalan B. Untuk soalan C, jika terjadian maka akibat. So, terjadian dia. Kita ada X ialah nombor bulat. Akibat. Kita ada 2X ialah nombor genap. So settle soalan C dan kita pergi kepada soalan yang terakhir. Kita ada N terjadian. Kita ada akibat. Yang terjadian ni jika P. So kena salin semua. Kena salin semua. Tolong ingat kalau implikasi dia tak boleh salah ejaan. Jika ataupun yang terjadian dia garis lurus. Lurus AB ialah tangent. Kepada bulatan P. Maka ni ialah akibat lah. Garis lurus AB hanya menyentuh bulatan P pada satu titik sahaja. Bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q. So kita ada P jika dan hanya jika Q bagi implikasi yang berikut. So untuk soalan ni, dia bagi kepada kita 2 implikasi lah. Yang ni implikasi 1. Yang bawah ni implikasi 2. So sekarang ni kita nak bentuk dia jadi bentuk macam ni lah. Jika dan hanya jika. So sekarang ni jika P, pelajar take note jika P maka Q. Jadi statement yang depan ni jika K ialah nombor kuasa 2 sempurna. Yang ni ialah P lah. So maka punca kuasa K ialah nombor bulat. Sekarang ni cikgu nak tulis. So cikgu salin balik lah. K ialah nombor kuasa 2 sempurna. So cikgu gabung dengan perkataan jika dan hanya jika. Dan hanya jika punca K
ialah nombor bulat. Nombor bulat. Okey, senang je soalan macam ni. Okey, so kita just hanya tambah perkataan jika dan hanya jika lah. Okey, so kalau kita tengok statement yang kedua, yang B. Ini yang A, yang B. So, kita ada jika. Okey, jika P, maka Q. So, cikgu gabungkan dia dengan perkataan jika dan hanya jika. Cikgu salin balik. P bersilang dengan Q sama dengan P jika dan hanya jika. Okey, jika P subset kepada Q. Okey, untuk soalan C pun sama juga. C jika P kat sini, maka Q kat sini. Okey, jadi cikgu gabungkan dia. P darab dengan Q sama dengan 1 jika dan hanya jika. Okey, P sama dengan Q kuasa negatif 1. Okey, dan Q sama dengan P kuasa negatif 1. Okey, settle soalan C dan kita pergi pada soalan yang terakhir, soalan D. Jika P maka Q. Jadi kita salin balik P K kuasa 2 sama dengan 4 jika dan hanya jika. Okey, kurungan K tambah 2 kurungan K tolak 2 sama dengan 0. Okey, settle soalan yang ketiga. Okey, soalan yang keempat, tulis 2 implikasi. So, dia nak 2 implikasi berdasarkan implikasi jika P jika dan hanya jika Q lah. So, yang ni dia bagi. Okey, kita bentuk 2 implikasi lah. So, kalau kita tengok soalan yang pertama, kita ada jika dan hanya jika kat sini Okey, so yang ni kita buang Kita buang. So, yang depan ni implikasi 1. So, implikasi 1. Okey. PQR ialah poligon sekata. Okey, implikasi 2. C2. P darab Q sama dengan Q darab R sama dengan P darab R. Okey, settle soalan A. Seterusnya kita tengok soalan B. Soalan B sama juga. Dia ada perkataan jika dan hanya jika. Yang ni kita buang kita buang. Okey, so implikasi 1 C1. Okey, so cikgu dekat sini cikgu tersilap sikit Untuk soalan B dia sepatutnya jika P maka Q. Jika Q maka P. So cikgu betulkan dekat soalan B ni lah. Okey, yang ni jika P So jika M bersilang dengan M per N ialah pecahan tak wajar, tidak wajar, maka. Okey, so dekat sini maka M lebih besar daripada N. Ataupun sebaliknya Kalau implikasi 2 ni sebaliknya. C2 ni sebaliknya, maksudnya jika M lebih besar daripada N, maka M per dengan N ialah pecahan tidak wajar. Pecahan tidak wajar. Okey, so dekat atas ni pelajar boleh betulkan lah. Maksudnya kalau cikgu buat pembetulan, jika yang ni P mesti ada perkataan maka Q. Salin balik yang ni. Kalau yang kedua, jika Q maka P. So kita guna formula yang diberi. Okey, cikgu sambung dengan soalan C. So kita ada 9 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C jika dan hanya jika. So yang ni kita buang.
Okey, so yang depan ni ialah P, yang ni ialah Q. So kita guna formula ni lah. So untuk soalan C, kita ada implikasi satu, cikgu ringkaskan. Jika K9 ialah pintasan Y. San Y bagi garis lurus. Lurus Y sama dengan MX tambah C, maka okey, C sama dengan 9. So dia ada dekat sini dah ada perkataan jika, maka. Jika P, maka Q. Kalau implikasi 2, jika Q, maka P. Maksudnya sebaliknya lah. Jika C sama dengan 9, maka 9 ialah pintasan Y. Dan Y bagi garis lurus. Lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, settle soalan C. Kita pergi kepada soalan D. Fx sama dengan AX kuasa 2 plus BX plus C mempunyai titik maksimum jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika ni kita potong. So, yang depan P, yang belakang Q. So, kalau untuk soalan D, implikasi 1. Okey, jika kita salin balik P lah. Fungsi Fx sama dengan AX kuasa 2 plus BX plus C mempunyai titik maksimum, maka A lebih kecil daripada kosong. So, dia ada perkataan dekat sini. Jika, maka. Jika P, maka Q. Kita tengok statement yang kedua. Implikasi 2. Jika Q, maka P. So, jika A lebih kecil daripada kosong, maka fungsi Fx sama dengan AX kuasa 2 plus BX plus C mempunyai titik maksimum. Mempunyai titik maksimum. So, settle lah. Okey.